Lebih 1000 tahun lalu, Jauhar Sisili, Panglima Kerajaan Fatimiyah yang berpusat di Kairawan, Tunisia datang ke Fustat, pinggiran timur Sungai Nil. Selepas Jauhar menawan Mesir, kepentingan Fustat semakin berkurangan. Pada tahun 969 Masihi, Jauhar mengasaskan ibu negara baru Mesir dan menamakannya Kahirah. Di antara Khan Halili, bazar tua kota Kahirah dan Masjid Al-Azhar terletak Masjid Al-Husain. Ia mengambil nama Saidina Husain bin Ali, cucu Rasulullah SAW. Pada 10 Muharram tahun 61 Hijrah, berlaku pertempuran antara tentera Husain bin Ali dan kepada Yazid. Bagaimanapun pengikut Saidina Husain membawa kepalanya ke Mesir untuk disemadikan di masjid ini. Sejak peristiwa itu, bukan saja masjid ini diberi nama Al-Husain, malah kawasan sekitar juga dikenali dengan nama itu. Satu lagi keistimewaan masjid ini ialah sebuah bilik yang menyimpan khazanah Rasulullah SAW. Warisan Masjid Al-Husain menjadikannya unik dari segi sejarah. Ketika tercetus Perang Salib, koleksi istimewa Rasulullah SAW dibawa oleh pasukan tentera Islam dari Damsyik ke Mesir yang lebih selamat. Keistimewaan bilik ini terserlah dengan kesenian kraftangan Islam. Hiasan yang mengisi ruang bilik ini memperlihatkan betapa cintanya mereka kepada tinggalan Rasulullah SAW. Bilik ini mula diperindahkan kira-kira 100 tahun yang lalu. Antara bahan yang menghiasi kamar ini, kain tenunan Mesir, chandelier, ukiran dan tekapan. Mesir memang terkenal dengan hasil tekapan yang unik. Berkurun-kurun lamanya, Mesir membekalkan kiswah atau kain penutup Kaabah di Mekah sebelum bengkel kiswah dibina di sana. Kaligrafi dari jenis khat thulus begitu menarik dan rapi tekapannya. Masyarakat Islam tidak digalakkan menghasilkan tekapan atau ukiran berjasad. Sebagai gantinya, karyawan Islam menghasilkan tulisan khat dalam pelbagai motif termasuk pohon tamar dan pohon menjalar. Tugra dan arabesk contoh daya cipta karyawan Islam yang sukar ditandingi. Kami berpeluang membuat rakaman koleksi warisan Rasulullah SAW yang disimpan dalam bilik khas Masjid Al-Husain.
Koleksi ini dipelihara dengan rapi dan kami bersyukur dapat mengabadikannya untuk tatapan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. هذه القطعة البارزة من هذا الجانب هي عبارة عن قطعة من عصاية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من شجر الشوجب، وهو ينبت في المدينة المنورة أو في بلاد الحجاز عموما. وقد أجرينا عليها التحاليل الكيميائية فثبت أنها قطعت من أصلها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالعلم يؤيد السيرة والتاريخ في نسبة هذه العصاية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا اللون البيج هذا هو قطعة من قميص الرسول صلى الله عليه وسلم. الخيوط التي أعلى هي للحفظ والحماية، إنما القميص هو هذه القطعة. هذا القميص أو القطعة من القميص هي من القباطي المصرية، كتان مصري. والرسول كان يلبس 3 أنواع من الملابس: سحولية كانت تأتي من اليمن، بلد اسمها سحول في اليمن، وسحارية كانت تأتي من عمان، بلد اسمها سحار في عمان، والقباطي وكانت تأتي من مصر، وهذا نوع من القباطي المصرية. هذه الحافظة المستطيلة بها فتحة، في داخل الفتحة قطعة من الشمع صغيرة بها 4 شعرات تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من شعر رأسه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يحلق شعر رأسه، وكانت القبائل تكاد أن تتقاسم هذا الشعر حبا في رسول الله وتبركا بكل ما هو منه عليه الصلاة والسلام. وهذه الشعرات محفوظة من عهد رسول الله إلى يوم الناس هذا، إلى هذه اللحظة. ومعروف أن أي شعر عمره الافتراضي ما بين 70 أو 80 عاما ويبيد ويتلاشى، لكن هذا الشعر لأنه ينسب إلى رسول الله له خاصية خاصة، لذلك هو نجده إلى اليوم موجود في هذا المكان. صلى الله على رسول الله. الذي أمامنا الآن مكحلة ومرود. مكحلة زي الملعقة يأخذ بها الكحل، المرود يوضع ثم يوضع في العين، فمكحلة ومرود. الرسول كان يكتحل بكحل اسمه الإسمد، يباع في المدينة المنورة. كان يكتحل لا لرمد، لأنه ما أصيب بالرمد في عينيه مدى حياته، وإنما كان يكتحل لبيان الجواز، وإنه للرجل أن يكتحل ولا شيء في ذلك، صلى الله عليه وسلم. Inilah Al-Quran yang ditulis pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Khalifah Islam ketiga. Ia ditulis di atas kulit kijang. Al-Quranul Karim adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mengandungi hal-hal berkaitan keimanan, ilmu pengetahuan, kisah-kisah Rasul, falsafah, peraturan, baik untuk individu maupun masyarakat. Sayyidina Uthman membentuk satu jawatan kuasa terdiri daripada Zaid bin Thabit sebagai ketua, Abdullah bin Zubair, Said bin Ash dan Abdul Rahman bin Harith bin Hisham. Tugas mereka membukukan Al-Quran, iaitu menyalin daripada lembaran-lembaran yang ada untuk dijadikan buku. Lembaran itu dipinjam daripada Hafsah binti Umar yang ditulis pada zaman Khalifah Abu Bakar dan disimpan oleh Hafsah. Sayyidina Uthman menasihatkan supaya mengambil pedoman daripada bacaan mereka yang hafal Al-Quran.
Saidina Osman juga menegaskan jika ada pertikaian antara mereka tentang bahasa haruslah dituliskan menurut dialek suku Quraisy sebab Al-Quran itu diturunkan menurut dialek mereka. Al-Quran yang dibukukan itu dinamakan Al-Mashaf. Kesemuanya 5 mashaf ditulis. 4 daripadanya dikirim ke Mekah, Syria, Basrah dan Kufah. Ia bertujuan supaya mashaf tersebut boleh disalin. Satu lagi mashaf ditempatkan di Madinah untuk Sayyidina Osman dan ia dinamakan Mashaf Al-Imam. Maka Al-Quran yang hari ini ada di seluruh dunia adalah salinan dari mashaf yang ditulis pada zaman Osman. Ini pula adalah pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesahihannya terbukti melalui kajian saintifik ke atasnya. Bagi Islam, senjata hendaklah digunakan untuk mempertahankan diri dan bukan untuk mengancam sesiapa. Inilah pedang Rasulullah SAW yang dihadiahkan oleh Sa'ad ibn Ubadah. Sesungguhnya, peluang melihat warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Husain membuka hati kami untuk lebih mencintai baginda. Hati mana tidak terharu apabila berjauhan dengan keluarga? Selain telefon, warkah menjadi penghubung kasih kru jejak Rasul. Kami meninggalkan Kahirah dalam perjalanan sejauh 400 km ke Jabal Musa, St. Catherine di Semenanjung Sinai. Kami melalui terowong Ahmad Hamdi di bawah terusan Suez. Kami menuju Uyun Musa, 60 km dari terowong Suez Ahmad Hamdi. Jam menunjukkan 1 tengah hari. Angin panas padang pasir Semenanjung Sinai menyambut kehadiran kami. Kiri kanan jalan pasir dan batu gersang. Tekak cepat terasa haus. Ngeri rasanya jika apa-apa terjadi kepada kenderaan kami. Kami berasa kesepian dan resah di tengah-tengah belantara batu dan pasir. Uyun Musa. Di kawasan inilah dikatakan Nabi Musa alaihissalam memukul tongkatnya ke batu dan dengan izin Allah maka terpancarlah air untuk kaum Bani Israel yang kehausan. Kami dapati tempat ini kini dilengkapi pam air, menjadikannya kelihatan agak moden. Bagaimanapun kisah Uyun Musa menjangkau ribuan tahun dahulu. Dalam perjalanan menuju Tursina setelah melintasi lautan di bahagian utara Laut Merah, Nabi Musa alaihissalam dan kaum Bani Israel melalui kawasan Sinai yang panas terik. Kawasan itu kering kontang dan tiada pohon untuk berteduh. Kaum Bani Israel mendesak Nabi Musa alaihissalam berbuat sesuatu. Atas permohonan Nabi Musa, Allah menurunkan awan tebal untuk mereka bernaung dan berteduh daripada sinaran matahari. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di samping itu, tatkala bekalan makanan dan minuman mereka semakin berkurangan, Allah menurunkan hidangan dari langit, manna, iaitu manisan seperti madu, dan salwa sejenis burung. Allah berfirman yang bermaksud, makanlah kamu dari makanan yang baik yang kami turunkan bagimu. Kaum Bani Israel mengeluh lagi. Kali ini mereka kehabisan air untuk minum dan mandi. Kawasan Sinai yang kering dan tandus itu mencabar kesabaran.
Sekali lagi, kaum Bani Israel mendesak Nabi Musa alaihissalam berbuat sesuatu. Setelah mendarat dari laut, Nabi Musa memukul batu dengan tongkatnya. Terbitlah 12 mata air. Inilah tempatnya Uyun Musa atau mata air Musa. Kaum Bani Israel masih tidak berasa puas dengan pemberian Allah. Mereka diselamatkan dari penindasan Fir'aun. Mereka menikmati naungan awan tebal di kawasan yang panas terik. Mereka mendapat hidangan makanan dari langit di bumi tandus Sinai. Mereka menerima bekalan air di tanah yang kontang. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah. Kawasan Sinai ini pasti tidak berpenghuni tanpa air. Tanpa anugerah Allah, Sinai tentu sunyi. Allah pemberi rezeki. Dengan air terbitlah hidupan. Kitaran hidup pelbagai makhluk bermula. Mereka saling memerlukan. Mereka hidup dalam harmoni. Dengan adanya air, kawasan yang tandus berubah wajah dengan kitaran ekologi tersendiri. Bayangkan bagaimana keadaannya tanpa air, gersang, kontang, tandus, sepi tanpa penghuni. Manusia perlu bersyukur. Kaum Bani Israel pula sebaliknya. Mereka terus mendesak Nabi Musa alaihissalam untuk meminta nikmat selanjutnya daripada Allah. Kami meninggalkan Uyun Musa. Hati kami tetap mengenangi perjuangan Nabi Allah Musa yang terpaksa melayani karenah kaum Bani Israel. Tetapi kepimpinan perlukan kesabaran. Yang dipimpin selalunya meminta. Yang memimpin perlu berhikmah. Padang pasir yang kontang ini mungkin mengerikan bagi setengah orang. Tetapi padang pasir juga memiliki keindahannya yang tersendiri. Sesungguhnya, padang pasir mendidik para rasul bersifat sabar dan gigih dalam mengharungi perjuangan mendakwah manusia ke jalan Allah. Lanskap berbatu semenanjung Sinai memantulkan cahaya terik mentari menghangatkan lagi suhu persekitaran. Bahang cuaca padang pasir cepat membuat anda keletihan. Namun, di sebalik ketandusan Sinai, ada tempat yang menjadi pilihan Fir'aun bersantai. Kami menyusuri pinggiran Teluk Suez, menanjung Sinai. Gunung ganang yang menggagahi buminya bagaikan gergasi silam terperangkap dalam masa. Kami melalui kawasan suatu ketika dahulu tempat Fir'aun bersantai. Hammam Fir'aun adalah tempat Fir'aun berubat. Gua ini berfungsi sebagai bilik mandi wap semula jadi. Di sinilah dikatakan Fir'aun berubat. Rupa-rupanya kawasan ini juga mempunyai mata air panas yang didakwa dapat merawat penyakit reumatik atau sengal-sengal tulang. Tempat terpencil lagi eksklusif ini terletak ratusan kilometer dari istana Fir'aun di pinggiran Sungai Nil. Sebenarnya, ia menyimpan rahsia kelemahan Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Apa tidaknya, kelemahan itu bukan sifat Tuhan.
Kami kini lebih pasti Fir'aun secara senyap-senyap membohongi rakyatnya. Rupa-rupanya rakyat Mesir purba bertuankan si sakit yang lemah. Hari semakin senja. Kami meninggalkan Hamam Fir'aun dengan rahsianya. Destinasi seterusnya Jabal Musa di Saint Catherine, Sinai. Di sana kita menjejaki kisah Nabi Harun dan Nabi Saleh alaihi wassalatu wassalam.